Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Hafsyah binti Mat Syahak yang memegang nombor matrik 2153067. Dengan ini saya akan menerangkan tajuk pembentukan Kota Madinah. Madinah adalah sebuah kota yang terletak di semenanjung Tanah Arab pada zaman Rasulullah SAW. Jika nak dibandingkan Madinah dan kota Mekah, Madinah mempunyai keistimewaan pada corak masyarakat kerana Madinah mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Pada bulan 6 tahun 622 Masihi, Nabi Muhammad SAW telah tiba di Madinah. Pada masa itu juga, Nabi Muhammad terpaksa menghadapi 4 orang golongan yang berada di Madinah, iaitu orang Ansar, orang Yahudi, orang musyrikin dan orang munafikin. Pada masa itu juga, orang Muhajirin telah tiba sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah tersebut. Sebelum itu, penduduk Madinah terbahagi kepada 2 golongan suku yang bertentangan, iaitu suku Arab dan bangsa Yahudi. Suku Arab dan bangsa Yahudi saling bertentangan antara mereka. Suku Arab iaitu suku Aus dan Khuzraj, mereka saling bertentangan, manakala bangsa Yahudi juga, mereka saling bertentangan antara tiga suku bangsa ini, iaitu golongan Bani Qainuqa', golongan Bani Quraizah dan golongan Bani Nadir. Pertentangan dan perselisihan faham ini sukar diselesaikan kerana pihak Yahudi menyebelahi suku Arab dan menghasut mereka, yang menjadikan jurang persekitaan ini semakin meluas. Justru itu, untuk membentuk dan menyatupadukan 2 suku yang bertentangan, Nabi Muhammad SAW telah mengambil langkah yang berkesan dan baik untuk menyatupadukan masyarakat Islam di Madinah untuk menjadi umat yang satu. Oleh yang demikian, Nabi Muhammad SAW telah menyediakan suatu asas yang kukuh untuk negara Madinah. Asas dan dasar tersebut adalah seperti pembinaan masjid, piagam Madinah, pemulihan ekonomi dan hubungan sosial. Pembinaan masjid merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Fungsi masjid tersebut adalah tempat perhimpunan umat Islam untuk mengadakan perbincangan, pusat pengajian, pusat ibadat, pusat pentadbiran dan pusat berurus niaga. Masjid terawal dibina ialah Masjid Nabawi. Pembinaan masjid telah melipat gandakan usaha-usaha dakwah seperti penyampaian dakwah dari segi ceramah, dari segi tazkirah dan kuliah. Seterusnya ialah Piagam Madinah. Piagam Madinah diperkenalkan untuk menyatupadukan masyarakat di Madinah. Kandungan piagam ini mencatatkan tanggungjawab pemerintah dengan golongan yang diperintah, hak-hak manusia, persaudaraan keselamatan, tanggungjawab sosial, ekonomi dan sebagainya. Perundangan Islam mempersumberkan Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma'. Baginda juga telah memperkenalkan konsep persamaan antara manusia. Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Hajj yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Yang bermaksud, dan orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang yang berhijrah itu lebih daripada mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan yang berkurangan dan sangat-sangat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang yang berjaya. Asas dan dasar yang lain adalah pemulihan ekonomi. Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. Golongan muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan. Seterusnya adalah hubungan sosial. Nabi Muhammad SAW telah menyatukan orang-orang Aus dan Khuzraj yang saling bermusuhan sebelum ini. Dan Nabi Muhammad SAW telah mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansar. Baginda berusaha menghilangkan rasa kesepian orang muhajirin yang berjauhan dengan keluarga yang sanggup meninggalkan saudara mara di Mekah. Kesan dari pembentukan Madinah ini ialah, yang pertama, Nabi Muhammad telah berjaya mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang bersatu padu dan kuat. Sehingga kini, masyarakat Islam bersatu padu walaupun berbeza negara. Ini kerana daripada peristiwa pembentukan Madinah inilah terbentuknya masyarakat Islam yang bertamadun dan bersatu padu. Yang kedua, kepimpinan Nabi Muhammad menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul, tetapi juga seorang tokoh negarawan yang unggul. Ini bermaksud, Nabi Muhammad SAW bukanlah ketua daripada segala Islam, bukanlah ketua Islam. Malahan, pada zaman Nabi Muhammad SAW pada masa itu, Nabi Muhammad adalah tokoh negarawan yang unggul. Bermaksud, Nabi disegani pada zaman tersebut. Kesimpulan yang kita dapat dalam kisah pembentukan kota Madinah ini ialah, Nabi Muhammad telah membentuk umat Islam generasi pertama dengan mengambil beberapa langkah yang bijak. Antara ciri ummah yang dibentuk oleh baginda ialah ummah yang menyembah Allah, berilmu, bersatu padu, berjihad dan mendaulatkan Islam. Semangat persaudaraan dan penyatuan ummah di Madinah merupakan satu titik tolak kepada kemunculan masyarakat Islam yang pertama di dunia. Usaha-usaha yang dijalankan Nabi Muhammad SAW bukan sahaja berjaya di Madinah, tetapi sahaja membentuk masyarakat Islam yang lebih luas sehingga menakluk kota Mekah dari bangsa Arab Jahilah Quraisy.